Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Diharapkan semua sihat, okey, bebas daripada sebarang penyakit. Okey. So untuk hari ini kita akan mulakan dengan kelas 3.5 iaitu keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Sebelum tu saya nak tayang sikit video lah. Mana ni? Keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Keunikan amalan demokrasi berparlimen di Malaysia dapat dilihat dari aspek gabungan berikut. Unsur tradisional dan moden. Mekanisme semak dan imbang. Kuasa budi bicara raja serta kerjasama politik. Gabungan unsur tradisional dan moden dalam pentadbiran. Keunikan pemerintahan di Malaysia teralun antara unsur tradisional dengan moden. Unsur tradisional terletak pada kedudukan raja sebagai warisan sosiopolitik masyarakat Melayu. Unsur moden pula ialah demokrasi berparlimen berdasarkan model Westminster, England. Kombinasi raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen merupakan keadaan terbaik untuk mengimbangi amalan demokrasi dalam persekitaran sosial politik di negara kita yang mempunyai kepelbagaian bangsa, agama dan budaya. Mekanisme simak dan imbang dalam pentadbiran. Sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen mewujudkan mekanisme simak dan imbang dalam pemerintahan di negara kita. Pemerintahan beraja berperanan bagi mengimbangi pemerintahan demokrasi kerana raja berkecuali dalam hal politik, ekonomi dan dasar negara. Okey. Kuasa pengimbang yang ada pada raja mampu meredakan konflik yang berlaku dalam demokrasi seperti pertikaian parti politik yang berbagai ideologi dan perselisihan antara kaum. Mekanisme simak dan imbang juga berlaku melalui pengasingan kuasa, iaitu badan perundangan, eksekutif dan kehakiman. Badan perundangan diberi peranan mengubah undang-undang yang akan dilaksanakan oleh badan eksekutif. Sekiranya timbul konflik dan kekeliruan, penyelesaian dibuat melalui badan kehakiman. Kuasa budi bicara raja. Secara umumnya, kuasa budi bicara raja ialah kuasa yang boleh dilaksanakan oleh baginda tanpa mendengar atau menurut nasihat ketua kerajaan dalam perkara tertentu. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa budi bicara kepada Yang di-Pertuan Agong dalam soal pelantikan ketua kerajaan persekutuan, iaitu Perdana Menteri. Raja dan Yang di-Pertuan Negeri mempunyai kuasa budi bicara melantik ketua kerajaan negeri, iaitu Menteri Besar dan Ketua Menteri.
Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa budi bicara untuk tidak memperkenankan permintaan pembubaran Parlimen. Raja dan Yang di-Pertua Negeri pula mempunyai kuasa budi bicara tidak memperkenankan pembubaran DUN. Ada 4 aspek Kerjasama politik. Kerjasama politik menekankan soal perkongsian kuasa antara kaum berdasarkan prinsip tolak ansur, perundingan, dan pengorbanan bagi memastikan suara setiap kaum diwakili. Permuafakatan pelbagai parti politik dalam satu gabungan membolehkan parti politik membentuk kerajaan dan berkongsi kuasa dalam pemerintahan di negara kita. Sejak pilihan raya pada tahun 1955, gabungan parti berasaskan kaum dibentuk atas nama Parti Perikatan. Gabungan ini kemudiannya dikenali sebagai Barisan Nasional. Parti ini memenangi 13 kali pilihan raya umum untuk membentuk kerajaan persekutuan. Pada pilihan raya umum ke-14 tahun 2018, kerjasama politik telah membolehkan Pakatan Harapan memenangi pilihan raya untuk membentuk kerajaan persekutuan. Kita perlu memahami demokrasi sebagai salah satu asas pemerintahan negara. Malaysia mengamalkan prinsip demokrasi dengan mengambil kira kepentingan nilai tempatan dan warisan budaya bangsa. Parlimen bertanggungjawab terhadap badan perundangan. Demokrasi berparlimen dilaksanakan di negara kita dengan cara tersendiri yang mengutamakan kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat. Demokrasi berparlimen pada asasnya memberikan hak sama rata kepada setiap warga negara, dikawal dan diseimbangkan dengan kedaulatan raja perlembagaan. Malaysia mempunyai bentuk pemerintahan yang unik dengan ciri tersendiri. Kombinasi raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen membentuk pentadbiran yang sistematik dan unggul. Sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen berdaya mewujudkan kestabilan. Hal ini membawa kemajuan dalam berbagai bidang sejak merdeka hingga hari ini. Sebagai rakyat Malaysia yang cinta akan negara, kita sewajarnya menyedari kepentingan taat setia kepada pemerintah demi kemakmuran bangsa dan negara. Okey, sekian itu saja daripada tayangan video yang saya ambil daripada YouTube lah. Okey. Yang membicarakan tentang topik kita pada hari ini iaitu keunikan amalan demokrasi berparlimen kat negara kita lah. So kalau kita lihat tadi ada berapa 4 unsur utama keunikan tersebut. So antara keunikan tersebut ialah yang pertama ialah ada gabungan unsur tradisional dan moden dalam pentadbiran. Okey, ada unsur tradisional dan moden dalam pentadbiran negara kita. Dia adun bersama. Okey, itu yang menunjukkan keunikan negara kita. Senang kata lebih kepada unsur tradisional tu kedudukan raja lah. Maksudnya kedudukan raja kita kekal pelihara. Okey, sebaliknya untuk unsur moden kita mengambil kira unsur demokrasi. Unsur demokrasi berparlimen. Sebab demokrasi ni asalnya daripada barat. So kita gabungkan kedua-dua unsur tersebut dalam sistem pentadbiran maupun pemerintahan negara kita. Itu sendiri telah menunjukkan bahawa negara kita mengamalkan satu pemerintahan yang sangat unik lah. Tambahan pula, negara kita memiliki 9 orang raja-raja Melayu. Awak cuba cari kat mana negara lain yang banyak raja. Try lah awak cari. Satu negara banyak raja, tapi kita boleh mentadbir negara kita dengan baik serta sejahtera kan, tanpa kata sembarang pergolakan antara negeri dengan negeri. Okey,
Sebenarnya satu usaha untuk menyekutukan negeri-negeri yang ada kat negara kita ni sebenarnya bukan satu perkara yang mudah sebenarnya asalnya. Tetapi kita dapat lihat sekarang walaupun kita dah bersekutu, negeri Johor, Pahang, Perak, Kelantan, Terengganu, negeri-negeri beraja ni bersekutu bergabung membentuk satu negara yang dinamakan Malaysia sampai sekarang. Kita tak tengok, kita tak dapat lihatlah pergolakan yang teruk antara negeri-negeri ini. Okey. Dan yang poin kedua yang kita dapat lihat tadi video sebentar tadi iaitu mekanisme semak dan imbang dalam pentadbiran. Okey. Dan yang ketiga kuasa budi bicara raja dan yang keempat adalah kerjasama politik. Okey. So saya nak tunjukkan sedikit nota saya lah. Okay. Untuk dijadikan rujukan awak semua. Keunikan. Okey, keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Okey, ini contoh soalan. Okey, nyatakan keunikan amalan demokrasi di Malaysia. Okey, bila soalan kata tugasnya nyatakan, berikan, senaraikan, okey, namakan. So kalau keluar soalan begitu, awak just bagi fakta sahaja, fakta utama saja tanpa menghuraikan ataupun memberi contoh. Alright, kalau soalan tanya macam ni lah. Okay, nyatakan, berikan, senaraikan, namakan. Okay, so cukuplah sekadar awak beri jawapan poin utama lah. Okay, ini 4 poin utama. Okay, apa-apa pun untuk awak ulang kaji subjek sejarah ini, awak kena hafalkan poin utama dulu, fakta utama dulu sebelum awak nak mengingat huraian serta contoh. Okey, seterusnya barulah awak ingat huraian-huraian dalam setiap poin-poin utama ini. Okey, kalau 4 poin utama ni saya dah sebut tadi lah, saya dah tak ulang-ulang lah. Jadi korang kena ingat kalau tanya tentang keunikan amalan demokrasi kat negara kita macam mana, apa keunikannya. Ingatlah ada gabungan unsur tradisional dan moden dalam pentadbiran. Yang kedua, wujud mekanisme semak dan imbang dalam pentadbiran negara. Raja memiliki kuasa budi bicara. Dan keempat, wujud kerjasama politik. Okey, cukuplah sebut macam tu, nak sebut sampai panjang pun tak apa. Gabungan pelbagai parti politik pun terwujud juga. Okey, yang pertama kita nak menceritakan tentang apa itu gabungan unsur tradisional dan moden dalam pentadbiran. Okey, unsur tradisional seperti yang saya maklumkan awal-awal tadi, unsur tradisional lebih bersifat raja lah, awak ingat. Unsur tradisional ni ada raja. Okey, maksudnya dalam negara kita, dalam pemerintahan negara kita, raja mempunyai kedudukan dalam sosio-politik masyarakat Melayu iaitu raja perlembagaan. Itu unsur tradisional. Okey, ingat unsur tradisional, raja tu ada kedudukannya dalam pemerintahan negara kita. Okey, tapi kalau sekadar raja yang memerintah negara kita, ianya sebenarnya tidak menunjukkan langsung keunikan. Tetapi kenapa ia dikatakan unik kat negara kita ni? Sebab gabungan unsur tradisional dan moden. Okey, so unsur moden yang dimasukkan itu adalah negara kita mengamalkan demokrasi berparlimen mengikut
mengikut model Westminster England. Aduh, saya pun cakap dah tersasul ni kenapa ni. Pagi ni memang macam ni. Otak ni bila dah terpusing-pusing, cakap pun dah melambat. Bismillah. Siapa nak masuk tu? Ada yang nak masuk ke? Ada yang baru masuk kan? Tak ada kan? Okey. Kenapa benda ni selalu mengganggu? Okey, so saya terus. Gabungan kombinasi sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dibentuk tujuannya untuk apa? Okey, kenapa gabungan unsur tradisional dan moden ini diwujudkan kat negara kita? Okey, kerana untuk mengimbangi amalan demokrasi. Okey, tujuan gabungan kombinasi tradisional dan moden ataupun senang kata gabungan kombinasi antara raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen tujuannya untuk mengimbangi amalan demokrasi. Okey, yang kita dapat lihat negara kita ni sebenarnya terdiri daripada masyarakat berbilang kaum, budaya dan agama. Itu tujuannya. Okey, kalau keluar soalan, awak ingatlah, okey, kenapa kita terpaksa combinekan kedua unsur tersebut, tujuannya untuk mengimbangi amalan demokrasi. Okey. Next. Okey. Okey, seterusnya yang poin kedua adalah wujud semak dan imbang dalam pentadbiran. Okey, check and balance. Okey. Bahasa Inggeris dia lah, senang nak ingat kan. Check and balance dalam pentadbiran. Adalah maksudnya. Okey. So apa yang dimaksudkan check and balance ni ataupun semak dan imbang dalam pentadbiran? Okey, kat sini diceritakan iaitu sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen merupakan bukti wujud semak dan imbang dalam pemerintahan negara kita. Awak kena repeat baliklah yang poin utama tadilah untuk menghuraikan wujud semak dan imbang dalam pentadbiran. Okey, maksud semak dan imbang ni siapa tu nak bercakap. Okey, wujud sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen itu bukti negara kita mengamalkan semak dan imbang. Okey, seterusnya kita nak terangkan satu-satulah. Okey, untuk pemerintahan beraja, kenapa pemerintahan beraja dikekalkan kat negara kita? Okey, pemerintahan beraja ini berperanan untuk mengimbangi pemerintahan demokrasi di negara kita kerana raja bebas berkecuali macam dalam video tadi kan disebutkan apa uniknya negara kita, apa maksud semak dan imbang, kedudukan raja tu bagaimana, sebab raja ini kenapa dikekalkan sampai sekarang pemerintahan beraja, kerana raja ni bebas ataupun berkecuali dalam segala hal lah, dalam hal politik, ekonomi dan dasar kerajaan, dasar negara lah. Raja bersifat neutral, dia tidak boleh cenderung ke arah mana-mana parti politik yang memerintah. Okey, siapa yang dipilih oleh rakyat, itulah yang akan memegang tampuk kepimpinan negara kita. Itu peranan seorang raja. Okey, kalau contohnya ada konflik-konflik yang berlaku antara pelbagai parti politik ataupun antara pelbagai kaum, okey, maka raja ni perlu bertindaklah untuk meredakan konflik-konflik tersebut sebab dia neutral. Dia adalah lambang perpaduan kan. Raja ni merupakan lambang perpaduan, lambang kedaulatan. Okey, seterusnya raja memiliki kuasa pengimbang. Okey, raja memiliki kuasa pengimbang yang mampu meredakan pelbagai konflik yang berlaku. Okey,
Contohnya konflik perbalahan antar kaum serta perbalahan antara pelbagai parti politik yang berbeza ideologi. Itu peranan orang kata raja lah. Okey. Macam negara Myanmar kan, awak tengok negara Myanmar yang huru-hara kan, yang orang kata pemerintahnya digulingkan oleh kuasa tentera dia kan. Okey, negara dia orang tak ada penyimbang tau. Tak ada satu simbol kuasa pemerintahan yang mampu nak meredakan keadaan negara dia. Sebab negara dia tak ada raja. Okey, negara kita ada raja. Kalau apa-apa yang berlaku, raja ni boleh mainkan peranan dia lah untuk meredakan konflik-konflik yang berlaku dalam negara kita. Okey, itu sepatutnya lah. Kalau negara kita demokrasi, fully demokrasi pun sebenarnya pun boleh juga menyebabkan ketidakstabilan sekiranya kalau rakyat ni bertelaga lah. Kalau rakyat itu memang orang kata sentiasa cintakan kedamaian, keamanan, tak ada masalah. Tetapi masalahnya kalau demokrasi ni kita memang banyak parti politik kan. So bila pelbagai parti politik, so bibit-bibit pertelingkahan, perbalahan tu sentiasa ada lah. So siapa yang dapat mengimbangkannya adalah raja. Okey, kalau negara kita diketuai oleh YDPA lah. Okey, YDPA pun sebenarnya dalam kalangan raja, okey, yang di Pertuan Agong tu. Okey, kemudian seterusnya semak dan imbang juga berlaku dalam amalan pengasingan kuasa. Okey, dalam pentadbiran negara iaitu antara badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. Okey, dalam video tu memang ada sebut tadi kan. Okey, semak imbang berlaku dalam amalan pengasingan kuasa dalam pentadbiran negara. Dalam pentadbiran negara kita ada 3 pecahan iaitu badan perundangan. Badan perundangan ialah parlimen kan. Okey, parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Okey, parlimen tu peringkat persekutuan, Dewan Undangan Negeri peringkat negeri. Okey, parlimen tu kalau ingat ada 2 kan, 2 dewan, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Okey, tapi komponen dia ada 3, YDPA, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Okey. Untuk badan eksekutif, badan eksekutif, siapa yang mengetuai badan eksekutif? Saya nak soal lah sikit-sikit. Tak naklah saya ajar je kan fully. Korang nak dengar je. Siapa nak respon? Siapakah yang mengetuai badan eksekutif negara kita? Siapa? Ada tak nak respon? Perdana Menteri. Tak kuat. Perdana Menteri. Ya, benar. Yang mengetuai badan eksekutif ialah Perdana Menteri. Okey, Perdana Menteri pula akan mengetuai Jemaah Menteri. Jemaah Menteri tu kabinet lah, kabinet menteri. Okey, dalam Jemaah Menteri ada kementerian-kementerian. Terdapat banyak kementerian lah di bawahnya. Itulah badan eksekutif yang melaksanakan, yang mengubarkan dan melaksanakan dasar-dasar kerajaan, yang menjalankan kuasa eksekutif, yang menjalankan kerja-kerja pentadbiran lah. Itu adalah badan eksekutif. Kalau badan perundangan, badan perundangan parlimen kan, parlimen tu bertindak menggubat undang-undang. Itu awak kena tahu kan, benda ni basic kan, yang sebelum ni kita dah belajar kan. Okey, dan amalan pengasingan kuasa juga antara badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. Okey, badan kehakiman tu mahkamah lah. Okey, badan kehakiman tu adalah mahkamah. Okey. Yang diketuai oleh ketua hakim negara kan. Okey, so kenapa disebut badan perundangan, badan eksekutif ni dan badan kehakiman, kenapa disebut pengasingan kuasa? Okey, kerana mereka menjalankan tugas dan fungsi mereka masing-masing. Okey, mereka buat kerja mereka. Mereka tidak campur adukkan. Maksudnya kalau yang buat undang-undang itu hanya khusus untuk kerja bahagian badan perundangan ataupun parlimen lah. Parlimen saja yang buat kerja buat undang-undang, buat undang-undang di peringkat negara ataupun peringkat persekutuan. Manakala Dewan Undangan Negeri saja yang menggubat undang-undang di peringkat negeri. Mahkamah tak boleh masuk campur.
Okey, mahkamah badan kehakiman tu tak boleh nak bertindak untuk buat undang-undang. Kerja dia bukan menggubal undang-undang. Kerjanya hanya menjalankan undang-undang. Beza perkataan tu. So awak harap faham lah. Itu yang dimaksudkan pengasingan kuasa. Okey, sama juga macam halnya badan eksekutif buat kerja-kerja pentadbiran. Dia mengendalikan kementerian-kementerian yang ada. Okey, yang diketuai oleh Perdana Menteri. Dia buat kerja-kerja pentadbiran. Buat menjalankan dasar-dasar negara. Menggubah dasar-dasar negara. Okey, itu badan eksekutif. So, badan kehakiman dan parlimen tak boleh masuk campur kerja-kerja eksekutif. Itu yang dimaksudkan amalan pengasingan kuasa. Semua bertindak menjalankan peranan dan fungsi dia masing-masing. Okey, dah panas sikit, dah warm up sikit ni saya ni. Kalau belum warm up, cakap tu dia melalut sikit. Okey, otak melayang-layang. Okey, seterusnya Badan Perundangan Badan Perundangan berperanan menggubal undang-undang yang akan dilaksanakan oleh badan eksekutif. Boleh faham tak? Badan Perundangan peranan dia buat undang-undang, menggubal undang-undang. Yang laksanakan tu siapa? Yang melaksanakan tu adalah badan eksekutif. Badan eksekutif ni yang menjalankan kerja-kerja pentadbiran tau. Okey, sekiranya terdapat konflik, alert ni sekiranya terdapat konflik dan kekeliruan antara badan perundangan dan badan eksekutif, maka badan kehakiman akan bantu menyelesaikan masalah mereka. Maksudnya kat sini, kalau sekiranya terdapat sebarang percanggahan, pertentangan pendapat, perbezaan pandangan ke apa, antara badan perundangan dengan badan eksekutif, maka yang akan bantu mereka selesaikan masalah mereka, meredakan sedikit konflik mereka ialah badan kehakiman. Itu peranan mereka lah. Okey, badan kehakiman ni mahkamah lah. Okey. Itu poin yang kedua lah, wujud semak dan imbang dalam pentadbiran. Okey. Poin ketiga, apakah keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita? Poin yang ketiga ialah kuasa budi bicara raja. Okey, kita dapat lihat kat sini. Okey, walaupun negara kita memang kita sedia maklum bahawa negara kita mengamalkan pemerintahan sistem raja berperlembagaan kan? Okey, sistem raja berperlembagaan. Maksudnya kat sini ialah apa-apa pun tindakan raja perlu bertindak menurut perlembagaan persekutuan. Itu kena tahu. Maksud raja berperlembagaan, raja bertindak mengikut perlembagaan dan mengikut nasihat Perdana Menteri. Walau bagaimanapun, apa yang uniknya kat negara kita, okey, raja juga ada kuasa budi bicara. Okey, raja juga ada kuasa budi bicara yang tak boleh dipersoalkan oleh individu lain. Bahkan Perdana Menteri sekalipun tak boleh. Okey, so kenapa raja juga ada kuasa budi bicara? Tetapi awak kena tahu kuasa budi bicara raja ni tak semua aspek. Dia ada perkara-perkara tertentu saja. Okey. So, mari kita lihat apakah kuasa budi bicara raja yang dimaksudkan kat sini. Okey. Kuasa budi bicara raja ialah kuasa yang dilaksanakan raja tanpa mendengar atau menurut nasihat ketua kerajaan dalam perkara tertentu. Boleh faham tak ayat ni? Maksud kuasa budi bicara. Awak baca sekali lagi, 2-3 kali. Ingatlah apa dimaksudkan dengan kuasa budi bicara raja. Kuasa budi bicara ialah kuasa yang dilaksanakan oleh raja. Maksudnya raja berbuat sesuatu itu tak perlu dengar tak perlu dengar, tak perlu ikut nasihat. Boleh faham? Tak perlu ikut nasihat ketua kerajaan. Ketua kerajaan ni siapa ni? Siapa yang dimaksudkan ketua kerajaan ni? Perdana Menteri. Ya, ketua kerajaan negara, ketua kerajaan persekutuan ialah Perdana Menteri. Kalau ketua kerajaan negeri, untuk bahagian negeri itu adalah menteri besar ataupun ketua menteri. Okey. So, dalam hal-hal tertentu raja tak perlu dengar pun dan nasihat diorang, tak perlu. Itulah yang dimaksudkan dengan kuasa budi bicara raja. Okey. Seterusnya, huraian yang kedua,
YDPA yang di Pertuan Agong saya short form je. YDPA mempunyai kuasa budi bicara untuk tidak memperkenankan permintaan pembubaran parlimen. Boleh faham tak kat sini? Okey, misal kata contoh kalau manalah tahu ahli Dewan Rakyat ke, ahli Dewan Rakyat ke, ahli parlimen lah maksudnya menuntut untuk YDPA bubarkan parlimen. Tuanku, tolonglah bubarkan parlimen. Kami nak mengadakan pilihan raya segera. Contoh, mereka minta yang di Pertuan Agong begitu. Tetapi yang di Pertuan Agong ada kuasa budi bicara untuk tidak memperkenankan permintaan pembubaran parlimen yang diminta oleh mereka. Itu adalah kuasa budi bicara raja. Ataupun yang di Pertuan Agong lah, sebab yang di Pertuan Agong merupakan golongan raja. Okey, itu point point. So kat sini sebenarnya kita nampak kalau yang setakat yang saya dah sebut ni ada 2 point saya dah sebut. Raja tak perlu dengar atau turut nasihat ketua kerajaan dalam perkara tertentu. Mesti sebut dalam perkara tertentu. Kalau awak tak sebut ni, nanti awak ingat semua perkara kuasa budi bicara raja. Tak ada. Dia dalam perkara-perkara tertentu saja. Okey. Kemudian poin kedua iaitu YDPA mempunyai kuasa budi bicara untuk tidak memperkenankan permintaan pembubaran parlimen. Ini pun juga merupakan salah satu kuasa budi bicara raja. Okey, sama halnya untuk peringkat negeri. Okey, yang atas ni YDPA ni peringkat persekutuan YDPA ni adalah peringkat persekutuan ataupun peringkat seluruh negara lah untuk peringkat negeri pula, raja, sultan, raja tu sultan samalah. Raja atau sultan ataupun yang di Pertua Negeri mempunyai kuasa budi bicara untuk tidak memperkenankan pembubaran Dewan Undangan Negeri. Okey, kenapa kat sini parlimen? Kenapa kat sini DUN? Okey, sebabnya untuk peringkat persekutuan, Badan Perundangan Peringkat Persekutuan adalah parlimen. Tapi kalau peringkat negeri dipanggil DUN. Dia samalah cuma peringkat dia berbeza. Okey, dalam urusan pelantikan ketua kerajaan persekutuan maupun kerajaan negeri. Raja juga ada kuasa budi bicara dalam melantik ketua kerajaan. Okey. Itu kuasa budi bicara raja. Sesiapa pun kalau yang nak dipilih oleh raja itu kuasa budi bicaranya. Tapi ada syarat jugalah. Syaratnya antaranya wakil tersebut yang nak dipilih itu mesti majoriti rakyat undi. Maksudnya dia menang pilihan raya lah. Bukannya golongan yang tak menang pilihan raya. Mesti memenangi pilihan raya. Okey, tapi kat sini tak disebutlah. Okey, dalam urusan pelantikan ketua kerajaan persekutuan, ketua kerajaan persekutuan tu Perdana Menteri yang kawan awak sebut tadi. Dan ketua kerajaan negeri itu menteri besar ataupun ketua menteri. Okey, iaitu poin dia, YDPA mempunyai kuasa budi bicara melantik ketua kerajaan persekutuan iaitu Perdana Menteri. Manakala sultan atau raja mempunyai kuasa budi bicara melantik ketua kerajaan negeri iaitu menteri besar atau ketua menteri di negeri masing-masing. Okey. Apa beza menteri besar dengan ketua menteri ni? Ketua kerajaan negeri ni kenapa ada disebut dua? Menteri besar dan ketua menteri. Siapa boleh respon? Ada nak respon tak? Apa beza ketua menteri dengan menteri besar? Boleh type kalau malu sangat nak bersuara. Suara korang kan sangat mahal. Apa beza? Okey, sama. Tetapi beza dia apa? Memang kedudukan dia sama sebagai ketua kerajaan negeri kan, menjalankan tugas eksekutif kat negeri. Tapi apa beza dia? Menteri besar dan ketua menteri, kenapa gelaran dia bunyi beza? Aimee Irfan cakap ketua menteri untuk negeri yang tak mempunyai sultan. Betul. Tahniah Aimee Irfan. Untuk Syafiqah Alias cakap menteri besar untuk negeri beraja. Okey, betul So, peranan dia orang sama, tapi kenapa istilah dia berbeza?
untuk negeri-negeri beraja, kita memakai gelaran Menteri Besar. Untuk negeri yang tak ada raja, macam Melaka dan Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak, negeri dia orang tak ada raja kan? Okay, so gelaran mereka adalah Ketua Menteri. Okay, terima kasih beri respon. Okay, seterusnya. Poin yang keberapa dah? Poin yang terakhir lah. Okay, sekejap kerjasama politik ini adalah keunikan di negara kita. Okey, kerjasama politik ni, macam mana awak nak kata kerjasama politik ni merupakan keunikan negara kita? Awak ingatlah, kerjasama politik ni antaranya gabungan pelbagai parti politik. Gabungan pelbagai parti politik untuk diorang berkuasa, untuk diorang jalinkan kerjasama. Maka itu menunjukkan keunikan negara kita. Contohnya, saya bagi contoh sebelum Pakatan Harapan dan sebelum Perikatan Nasional memerintah, kita ada parti yang sangat dominan suatu masa dahulu, iaitu namanya Barisan Nasional. Korang kenal kan? Korang lahir kan? Karena korang dah lahir lah zaman tu. Okey, Barisan Nasional memerintah negara kita sangat lama. Okey, masa selepas negara kita merdeka, masa itu Barisan Nasional belum menggunakan istilah Barisan Nasional lagi. Mereka memakai nama Parti Perikatan. Dulu Barisan Nasional dikenali sebagai Parti Perikatan. Okey, apa yang uniknya Parti Perikatan ini ataupun Barisan Nasional ini? Mereka sebenarnya terdiri daripada beberapa parti parti yang berbeza. Dalam satu parti besar itu, nama Barisan Nasional, sebenarnya dia terdiri daripada pelbagai parti. Okey, saya hanya sebut parti utama je lah. Antara parti-parti yang terdapat dalam Parti Perikatan maupun Barisan Nasional itu, antaranya adalah Parti UMNO. Okey, kalau awak tengok UMNO tu, semua adalah daripada kaum Melayu. Okey, nak menjadi keahlian UMNO mestilah Melayu. Okey, United Malay National Organisation, UMNO. Manakala parti Cina, parti untuk kaum Cina adalah Parti MCA. Okey, MCA tu yang mewakili kaum Cina. Manakala parti yang mewakili kaum India di tanah Melayu ketika itu adalah Parti MIC. Okey, dia parti-parti berbeza, tetapi untuk memperkuatkan kedudukan mereka untuk menang pilihan raya pada tahun 1955. Pada tahun 1955 saya cerita ni sebelum negara kita merdeka. Jadi untuk memastikan diorang dapat memastikan mereka menang pilihan raya, mereka sanggup bekerjasama. Mereka sanggup bekerjasama parti yang berbeza-beza, ideologi dan perjuangan berbeza, tetapi matlamat sama untuk memperjuangkan kebajikan kaum-kaum yang ada di negara tanah Melayu ketika itu, dan akhirnya mereka menang pilihan raya. Okey, pada tahun 1955 dan mereka dipilih oleh kerajaan British untuk memerintah negara kita pada tahun 1957 yang diketuai Tunku Abdul Rahman. Okey, selaku ketua kerajaan lah ketika itu. Okey, so itu kerjasama politik. Okey, so kat sini huraiannya ialah mengutamakan perkongsian kuasa antara kaum. Ini poin dia. Kerjasama politik ini maksud kat sini mengutamakan perkongsian kuasa antara kaum. Maksudnya dekat sini dia tak adalah sebut Melayu, orang Melayu saja yang boleh memerintah negara ini. Orang Cina India tak boleh memerintah. Orang Iban, Kadazan, Dusun kan tak boleh memerintah. Mungkin ada setengah negara kat luar sana kaum majoriti je boleh menduduki dalam politik kan. Ada kedudukan dalam politik. Mungkin kaum-kaum lain, kalau tengok negara Myanmar, ada tak wakil Rohingya? Negara Myanmar tu. Kena kaji lah Google. Saya pun belum kaji betul sebenarnya. Okey, adakah dalam perwakilan negara Myanmar, ada tak wakil-wakil daripada orang Rohingya Muslim? Ada tak? Okey, dia dinafikan hak diorang dalam politik. Macam sama juga macam negara Thailand dulu. Negara Thailand juga dia kata orang yang beragama Buddha saja yang ada kedudukan
dan jawatan dalam pemerintahan. Agama dia main agama pula. Maksudnya agama lain tak boleh. Itu sebenarnya amalan negara diorang. Tapi negara kita Malaysia ni, kita tak boleh hadkan, kita tak menghadkan kepada mana-mana kaum maupun agama dalam pemerintahan negara kita. Itu uniknya Malaysia. Sepatutnya bersyukurlah semua. Okey, kalau negara lain dia banyak mendiskriminasikan hak-hak minoriti macam tu Okey, seterusnya mengutamakan perkongsian kuasa antar kaum dengan memastikan suara setiap kaum diwakili. Okey, macam UMNO mewakili Melayu, MCA mewakili Cina, MIC mewakili India. Itu contohlah contoh parti yang dululah yang pernah memerintah kita. Okey, yang sekarang ni lain sekarang ni saya tak nak cerita lah. Sekarang ni Perikatan Nasional kan. Dia lebih rumit sikit lah. Okey. Itu awak kena banyak membaca lah Kemudian yang kedua ialah menekankan prinsip tolak ansur, perundingan dan pengorbanan semua kaum. Okey. Maksudnya kerjasama politik kat sini mementingkan nilai apa? Nilai tolak ansur, perundingan dan pengorbanan semua kaum. Maksudnya orang Melayu pun kena korban jugalah sebenarnya kalau tengok negara kita ni, kaum majoriti banyak berkorban bukan saya nak angkat kaum saya. Itu hakikatnya lah. Kalau lihat negara lain, kebanyakannya tak beginilah. Okey. Mereka mesti rasa nak dominan terus. Okey. Begitulah kebanyakan negara lain, amalan negara lain. Kemudian yang ketiga, wujud permuafakatan pelbagai parti politik. Permuafakatan ni apa? Permuafakatan ni adalah kerja sama. Wujud kerjasama pelbagai parti politik dalam satu gabungan. Dalam satu gabungan. Okey, kalau sekarang ni Perikatan Nasional ada parti apa? Macam-macam lah awak boleh kaji sendirilah. Okey. Wujud permufakatan pelbagai parti politik dalam satu gabungan membolehkan parti politik membentuk kerajaan dan berkongsi kuasa dalam memerintah negara kita. Ini pun saya dah jelaskan tadi. Okey, contohnya kat sini parti perikatan yang wujud sebelum merdeka. Okey, parti perikatan ni ingatlah Barisan Nasional lah. Yang pernah dikenali Barisan Nasional pada tahun 74. Tahun 74 diubah nama je Barisan Nasional BN. Okey. Parti Perikatan yang wujud sebelum mereka dan dikenali Barisan Nasional pada tahun 74. Buktinya parti BN ni menang pilihan raya umum sebanyak 13 kali 13 kali. Okey, satu penggal 5 tahun. Okey, 13 darab 5 lah. Awak kira lah berapa tahun mereka memerintah. Okey, 13 darab 5, lebih kurang macam tu lah matematiknya. Okey. Buktinya parti BN memenangi pilihan raya umum sebanyak 13 kali untuk membentuk kerajaan persekutuan. Okey, siapa yang menang pilihan raya umum, okey, mereka lah yang akan mentadbir kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan kita kat mana sekarang? Lokasi dia. Kat mana kedudukan kerajaan persekutuan? Siapa nak respon? Ada? Tahu tak kat mana kedudukan pusat pentadbiran negara kita? Putrajaya. Putrajaya. Ya, Putrajaya. Okey. Tahniah. Okey. Soalan simple macam tu kalau ada yang tak tahu, saya risau ni. Okey. So, okey, yang ni yang terbaru pada PRU ke-14 tahun 2018, saya pun pernah bertugas dengan SPR. PRU ke-14 tahun 2018, kerjasama politik juga telah berlaku dan mereka memenangi pilihan raya ketika itu, iaitu Pakatan Harapan membolehkan mereka membentuk kerajaan persekutuan. Okey. Apa orang kata kerjasama politik ni antara siapa ni? PH ni. Kalau PH ni antara parti-parti yang bekerjasama, kita dapat lihat daripada parti DAP, okey, parti DAP, PKR dan Parti Bersatu. Itu salah satunya lah dengan Parti Amanah kan. Okay, mereka sanggup bekerjasama untuk menang pilihan raya dan menombangkan
Barisan Nasional. Barisan Nasional perintah sangat lama sejak sebelum merdeka lagi, sejak zaman merdeka lagi sampailah 2018. Barulah Barisan Nasional tumbang, kerajaan Barisan Nasional tumbang oleh Parti Pakatan Harapan. Okey. Sekarang ni dah lain lah, bukan Pakatan Harapan lagi. Okey, so ni bukti lah yang menunjukkan bahawa ada beberapa kerjasama politik yang dah wujud lah. Okey. Iaitu pada tahun 2020 yang terbaru lah tahun 2020 zaman COVID 2020 ni, iaitu Parti Perikatan Nasional. Okey. Ni yang sebelum-sebelum dah tahun 54 lagi Lepas tu 55 ada pilihan raya so dia orang menang. Parti Perikatan. Ni semua adalah nama orang kata parti-parti yang mengadakan kerjasama politik. Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan. Okey. Sekian, itu sajalah. Ada soalan nak tanya tak? Sekejap ada latihan lah ni, saya minta awak salin lah. Kelas kita sampai pukul apa ni sebenarnya? Okey, sebelum tu Pukul 11. ada nak tanya apa-apa? 5 UMK kan? 11. Okey, lagi 10 minit kelas kita lagi 10 minit. Tak ada Okey, nanti saya akan screenshot latihan saya tu. Nanti awak cubalah usahakan cari jawapannya lah. Okey.